Hey guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Pendidikan Saudagar sekali lagi pada hari ini. Jadi sebelum ni kita dah tengok tentang Binance Smart Chain. Dan kita juga telah belajar tentang jaringan Polygon melalui buku saya bertajuk Blockchain 4.0. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk membeli buku saya, dia ada 3 buku. Kita ada Blockchain 4.0, kita ada Bitcoin apa tu, dan selangkah segram emas, free delivery di seluruh Malaysia pada harga yang hebat RM60 sahaja. Jadi pada hari ini kita nak cakap tentang sebuah blockchain yang sedikit berbeza daripada yang lain yang dinamakan sebagai Waves. Okay? So pada hari ini Wave didagangkan pada harga $16 bagi setiap Wave, dan dia pun tersenarai di Coin Market Cap. Dia punya market cap dia 1.69 billion dengan dia punya daily transaction sebanyak 150 juta US dollar. Okay. Dan kalau kita tengok, ni bukanlah sebuah coin yang baru, dia adalah coin yang lama daripada tahun 2016. Okay. Tapi bukan pasal Wave coin yang saya nak cakap, sebab ini saya nak bercakap tentang Wave chain tu sendiri. Okay. Jadi Wave protocol ni, konsep dia adalah sebuah blockchain 4.0, tapi dia bukan kategori, dia bukan EVM. Ni dia agak unik berbanding dengan Binance Smart Chain, Polygon, dengan Heco Chain. Sebab tu semua adalah sebenarnya serupa macam Ethereum. Ni berbeza. Nombor satu, cerita dia ni boleh coding smart contract, ni virtual machine. Cuma dia pakai programming language yang dipanggil sebagai RAID. Kalau kita tengok Ethereum, dia pakai Solidity. So RAID ni dia non-Turing complete. Kelebihan dia, dia lebih murah lah dari segi transaksi, lebih tetap harga dia, transaksi cost tak turun naik. Cuma kelemahan dia adalah dia ni macam bit kata restrictive. Jadi RAID ni dia nak upgrade jadi Rust programming language, tapi masih dalam proses. Okey, seterusnya dari segi keselamatan, dia memang selamat lah insyaAllah. Dia ni pakai Waves NG technology. Sebenarnya Waves NG ni dia ambil daripada Bitcoin NG untuk cepatkan Bitcoin, tapi masa tu Bitcoin Node tak terima, so dia fork daripada Bitcoin. Dia menggunakan LPOS ataupun Least Proof of Stake technology. So dia lebih, orang kata, selamat daripada staking biasa, sebab dari teknologi macam fair competition dan sebagainya. Cumanya kelebihan untuk kita ni, kalau kita nak staking, boleh stake direct daripada kita punya wallet. Okay. Yang ketiganya, dia ada interchain connectivity. Interchain connectivity dia menggunakan gateway lah. So benda ni centralized. Nanti kita akan tengok lepas ni untuk fahamkan. Dan dia ada oracles. So oracle dia berinteract dengan banyak exchange. So harga-harga Bitcoin, Ethereum dalam Waves ni dia lebih stabil lah. Jadi kita akan tengok lepas ni untuk fahamkan tentang penggunaan Wave blockchain. Cakap terus terang memang sangat best. Tak apa, kita tengok sekarang ni, even Kraken pun memang ada bagi review lah pasal Wave blockchain. Kalau tengok sini, daripada bila dia start, daripada tahun 2016, tapi tak ada dekat sini. Dia dah pergi jauh sebenarnya Wave blockchain ni, tak famous. Okay. Alright. So macam mana kita nak memulakan perjalanan kita? So kita akan mulakan dengan waves.exchange. Ni https waves.exchange. So dekat laman web ni dia all in one. Dia tak payah macam nak buka wallet sini sana. Boleh juga buka wallet, tapi lebih sesuai kita pakai website dia. Kita tekan butang login. Okay. So lepas kita tekan butang login, kita boleh login pakai ledger, kita boleh pakai email, dan kita juga boleh pakai software. So saya nak pakai software sebab dia lebih senang untuk kita guna lah. Ledger, Wavekeeper ni macam MetaMask, tapi dia Wavekeeper a bit complicated lah nak pakai. Tak apa, kita pakai software, senang. Tekan software. So lepas kita tekan software, dia tanya kita tak pernah start kan. So kita kena register lah, tekan sign up. Okay. Lepas tekan butang sign up, kita masukkan password. So untuk belajar pada ni, saya pun buat password dia. Kita katakanlah Bitcoin 1234 huruf N. Alright, ni pun sama. Bitcoin 1234 huruf
Oh tak boleh, kan ada satu huruf besar. Alright, buat B ni besar. Okay, ni besar, settle. Okay, dia pun akan loading. Dia akan buka akaun kita. Ada captcha, jawab je captcha yang diberikan. Okay, siap. Okay, so kat sini dia ada dua. Dia tanya kita nak buka akaun baru ke kita nak pakai akaun lama. Kita tengok kalau saya tekan import account ni, tekan seed tekan seed key. So dekat seed ni, kalau tuan-puan pernah menggunakan seed daripada daripada Ethereum ke apa ke, boleh pakai kat sini. Walaupun seed yang pakai kat Trust Wallet, kat SafePal tu 12 patah kataan, dan Wave by default dia bagi 15, tapi key tu boleh pakai, tidak ada masalah. Tak apa, saya nak create account kan, saya bukannya nak pakai key lama, nak tunjuk. So kita pun just tekan continue. So kita betul lah Saudagar nama Saudagar Trading. Alright, continue. Okay, so kat sini dia ingatkan kita untuk save kita punya key. Tak apalah, kita tak payah save. Tapi kalau nak save, kita tekan butang ni, dia akan bagi kita key. So key ni kita kena save. Kalau tak, nanti kita nak login, kita tak ingat key, habislah, rugilah kita kan. Cumanya nak beritahu, bila kita guna dalam kita punya komputer, key tadi dia akan lock dalam kita punya komputer. Selamat tu selamat sebab dia local, dia letak dalam cache browser. Cuma dia ingatkan kalau pakai macam ni, make sure buat dalam browser yang komputer kita sendiri lah. Dalam phone boleh pakai ke? Boleh. Sebenarnya sangat senang, dalam phone pun boleh, tak ada masalah. Okay, so ni ialah rupa pertama dekat kita punya Wave Exchange. Dekat sini dia ada coin-coin lah, yang mana kita nak beli ke apa ke. Kalau kita tengok kat sini ada BTC, kat sini ada ETH, kat sini ada USDT, ada USDC. So mungkin ada yang bertanya, boleh pakai ke coin-coin besar ni kat dalam Wave? Boleh. Dia macam juga Binance Smart Chain, dia ada tokenization. Mari kita tengok bila kita tekan butang receive, okay, dia ada banyak address. Dia boleh pakai Wave address, dia boleh pakai Bitcoin Segwit address, dia boleh pakai Bitcoin Legacy address. Dan bila kita nak withdraw, okay, dia boleh pakai kedua-dua address. Kalau kita pakai address Wave pun dia boleh terima transaksi, dan transaction fee dia murah lah. Dan kalau kita pakai Bitcoin punya original address pun boleh. Tapi jujurnya gateway Wave ni tak berapa menarik. Tu je kelemahan dia compare to BTC, BSC ke Heco ke Polygon ke. Jadi kat sini dia lebih mahal. Tapi kalau nak deposit tak ada masalah, senang. Okay, kemudian kita tengoklah macam USDT. So USDT, kalau kita tengok receive, dia boleh receive ERC20, dia boleh receive melalui Wave. Okay, cuma kelemahan dia tak cover lagi TRC20. So transaksi dia boleh tahan mahal lah, $10 to $30. Saya rasa gateway dia masih perlu diperbarui. Jadi saya secara peribadi, kalau saya nak masukkan liquidity ke dalam Wave, saya suka guna dua cara. Kalau daripada Binance, saya beli coin Waves. So kita hantar ke sini. So daripada Binance kita withdraw masuk sini, masuk ke dalam account Wave. Kita nak hantar balik ke Binance pun kita hantar ke Wave. Nanti kita akan tunjuk kenapa boleh dilakukan. Option kedua, kalau daripada Binance Smart Chain, kita juga boleh menggunakan USDN. USDN. Bagi yang tak tahu, USDN ni adalah stable coin lah. Satu USDN bersamaan $1. Okay, alright, so boleh pakai USDN sebab ada BSC20. So boleh ke beli USDN dekat Binance Smart Chain? Boleh. Dia tak dekat Binance. So kalau kita guna Binance Smart Chain, kita dah make profit dalam USDT, swap kepada USDN, boleh masuk kat dalam ni. Kena keluar balik pun murah. Withdraw fee ke USDN hanya $1. Okay, alright, so sekarang ni kita tengok address kita. Okay, ni address So kat sini address lah. Sama je macam kalau kita biasa pakai MetaMask ke apa, cuma bezanya address kat sini dia mula dengan huruf nombor 3P. 3P tu Waves lah. Kalau kita pakai Ethereum dengan Binance Smart Chain, dia OX. Dekat sini kita boleh set friendly username. Friendly username, contohnya kita nak kata nama
Abu Handsome, boleh, tak ada masalah. So lepas ni kalau orang nak transfer kat kita, boleh pakai nama Abu Handsome. Dia punya cost pun sangat murah, 0.001 sen. Kalau tadi kita kata satu wave $16 bersamaan dengan 0.016 US dollar sen je untuk menukar nama. Kalau kita biasa guna unstoppable domain, mahal nak tukar nama custom dekat Ethereum, kurang-kurang $20. Okey, itu berkaitan dengan introduction kepada dia punya ni lah, dia punya pembukaan dia. So sekarang ni kita tengok pula dekat buy crypto. So dia boleh buy menggunakan credit card. Kita boleh buy USDN, iaitu stablecoin rasmi Wave. Cuma satunya leceh sebab kena KYC. Wave Exchange ni dia punya credit card purchase dia menggunakan advance cash. So kalau tuan-puan pernah pakai advance cash, boleh pakai dekat sini dengan mudah. Cuma kat advance cash tu kena KYC. Kalau tak ada account kena set up lah. Dia akan set up lepas kita tekan purchase. BTC pun boleh beli. OTC ni ialah over the counter lah, macam P2P konsep dia. Tetapi OTC ni ialah pembelian USDN menggunakan USDT. So dia tak berapa nak berbaloi, sebab minimum dia kata salah saya 10,000. So tak payahlah, tak payah, rugi saja. Okey, sekarang kita tengok kepada trading. So paling penting ialah kita tengok pada spot. So di sinilah yang saya rasa best pasal Wave ni, sebab dia ada ala-ala Binance dalam Wave. Tadi saya katakan kalau kita nak withdraw ke Wave Exchange ni, kita tak payah pakai coin lain, pakai Wave sahaja. Kenapa? Sebab dekat sini tuan-puan boleh trade sebarang coin. Contohnya nak Wave BTC, boleh. Wave ETH, Wave LTC, Wave BCH, Wave Monero, Wave ZEC, Wave Dash dan Wave BSV, serta kita juga ada BTC, memang ada. Okay, so saya rasa macam kalau nak keluar masuk ke dalam Wave ni tak ada masalah. Nak Wave USDT, no problem, memang ada. Pergi kat sini, stablecoin ada, USDT ada, USDN ada. So korang tak payah nak fikir nanti aku ada BTC, aku nak hantar kat Wave, nanti hantar fee mahal. Tak payah, tukar pada Wave kat dalam Binance, hantar dekat Wave Exchange menggunakan address tadi, tukar balik pada BTC. Kadang-kadang dapat untung sikit lah, kadang-kadang rugi. Cuma make sure bila tukar dekat Binance, elakkan pakai market. Problem dengan market ni, kadang-kadang liquidity kurang, harga kita dapat tu spread dia besar sangat. Pakai limit. Kalau pakai limit, dia slow sikit nak swap duit kita, tapi kita akan dapat pada harga yang memuaskan. Okay, so kita dah tengok rupa Waves DEX, boleh trading, boleh nak tengok rupa kat bawah ni kita tunjuk lah. So kat sini ada chart dia pakai trading view. So boleh plot, boleh lukis ke, nak buat TA semua boleh. Sebelah kiri ni ialah dia punya order book lah. So order book dia boleh setting nak tengah-tengah. Kita boleh tengok buy dengan sell berapa banyak. Nak tengok berapa harga buy, berapa harga sell, tak ada hal. Kat sini boleh buat segala-galanya. Okay, turun lagi. Kalau kita turun lagi, kita akan nampak dia punya market dengan limit. So dekat dalam Wave ni boleh buat market order, boleh buat limit order. Cuma dekat Wave Mobile tak boleh buat market order. Saya pun tak tahu kenapa. Kelebihan dia punya transaction fee dia flat. Bukan macam Binance. Binance is 0.1% ataupun mungkin lebih tinggi sekarang. Kat sini ialah 0.003 Waves. Memang sangat murah. Saya cakap terus terang, puas hatilah pakai Wave Max. Kalau korang nak buat trading kat sini pun tak ada hal. Cuma pair dia ialah kepada Wave, bukan pada BNB. Okay, jadi dekat Wave ni, dia punya Wave DEX, dia DEX, dia macam sama je macam Binance DEX, sama macam Pancake, dia selamat. Cuma apa keunikan dia adalah dia pakai matching engine. Dia satu teknologi panggil matching engine. So order tu hanya akan di-execute selepas kita dapat Wave kita. So ini kelebihan dia. Kalau kita pakai certain DEX, kita bayar dulu fee, baru kita buat transaction. Kalau kita cancel transaction tu, fee dah jalan. Kat Wave ni lain, transaction completed baru fee jalan. Macam mana kalau kita partially complete? Contohnya kita nak beli satu BTC, kita dapat beli separuh je, fee dia pun akan diseparuhkan. I think this is very good lah, menguntungkan kepada kita.
So bila kita letak order, nanti order akan masuk kat trade order history, dan kalau dah complete dia akan masuk trade history. Okey, itu berkaitan dengan Wavedex. Ketiganya, kita akan tengok pada, let me see, trading swap default. Okey, so di sini satu benda yang saya rasa Wave ni best berbanding dengan coin-coin lain, berbanding dengan platform lain, adalah dia punya stablecoin tidak terhad kepada USD. So kat Wave ni semua dia punya stablecoin dia hujung ni N, at the end dia Neutrino Technology. Neutrino Technology ni dia satu teknologi yang menggunakan mimicry. Bermakna USDN yang ada dekat sini bukannya awak boleh withdraw USD tu, tapi dia harga dia akan kekal satu USDN satu USD dengan teknologi-teknologi tertentu. Agak complicated untuk saya terangkan dekat sini. Poinnya awak boleh yakin satu USDN equals to satu USD. Kalau kita tengok dekat coin market cap, coin market cap, kalau kita cari coin market cap USDN, ni USD Neutrino. Sekejap, USD Neutrino. Okey, dekat CoinGecko ada. Kalau kita tengok, tengok harga dia 0.99. Kalau kita tengok history pun, dia punya stablecoin dia ni, dia dah lama, stablecoin dia dah bertahun dah, 2 tahun. Ni tak nampak chart lah, tak chart. Sekali je dia drop, mungkin ada maintain all the way. It's very good, very. Dekat sini kita ada Euro N, kita ada Rubles, Russia, kita ada duit Cina, duit Jepun, duit Nigeria, duit Britain dan juga Turki. So kalau kita nak swap, kita nak beli foreign money, katakan 100, tak nak lah, kita tukar, kita pilih USDN, kita tukar dengan let's say GBP. So kita boleh tukar kat sini, walaupun orang masih tak terima GBPN untuk transaction. Kalau kita nak simpan in other currency, this is the place lah, this is the place. Okay, so seterusnya kita tengok pada leverage. So dekat leverage, leverage dijalankan dekat Wave menggunakan, dipanggil sebagai leverage token. Siapa yang pernah pakai leverage token dekat Binance, dia tahulah, basically kita beli satu token yang dileveragekan. So bila kita tekan issue atau redeem ni, Wave up dengan Wave down ni akan masuk ke dalam kita punya wallet. So Wave token ni kita boleh jual kat orang, kita boleh juga trade balik dekat kita punya exchange untuk a better price. Cuma saya nak cakap, leverage ni dari segi Islam tu ada query tentang patuh syariah. Okay, so macam saya cakap tadi, selain daripada kita hold leverage token, kita open close position dengan menjual, kita boleh juga trade leverage token di Wavedex. Itulah kelebihan dia. Okay, so kita tengok waves up, ada. So ada kat sini wave up, wave down, dia boleh trade. Okay, last kali kita akan tengok pada swap. Okay, so kat sini sebenarnya satu smart contract untuk kita swap between kita punya waves dengan USDN. So katakan daripada luar kita dah nak beli, kita bawa wave masuk, kita nak tukar pada USDN, ataupun kita bawa USDN daripada Binance Smart Chain, kita nak masuk ke sini, kita boleh swap. Okay, so contohnya satu wave kat sini berapa US dollar, 15.48 USDN. Nombor satu, daripada wave ke USDN perubahan serta-merta, tapi daripada USDN kepada wave, dia ada time lock. Setahu saya time lock dia 24 jam. Tujuan time lock ni dibuat ialah memastikan tidak berlakunya dumping. Banyak kita tahu kat BSC orang gunakan smart contract untuk dibuat dumping. Dia nak jatuhkan harga, kemudian dia keluarkan banyak duit. So dekat sini dia ada time lock untuk prevent that from happening lah. Okay, seterusnya kita tengok kepada investment. So this is where saya suka mengajak tuan-puan untuk tahu pasal wave ni. Inilah kelebihan wave yang saya rasa tidak ada dalam
teknologi lain kita selalu dengar tentang LP. Okay, so dekat Binance Smart Chain kita banyak buat AIM DEX macam pancake. Lepas tu kita pun buat LP, kita trade, kita dapat farming. So dekat Wave ni dia lain sikit. Kita akan mula dengan Lambo Investment. So Lambo Investment sebenarnya adalah trading, bot trade lah. Macam nak kata macam Royal Q tu mungkin, tapi dia dilakukan oleh Wave Corporation sendiri. So saya rasa dia agak selamat So apa yang dibuat ialah dia punya anggaran keuntungan setahun 63.70%. Overall keuntungan dia memuaskan lah untuk simpan USD. Biasanya kalau kita simpan USD, simpan ringgit dekat ASB, berapa sen je dapat kan. Kalau simpan dekat Wahid Invest pun turun naik pun tak laju. So kat sini ialah 63.7% setahun anggaran. Okay, kalau kita tengok rekod dia memang naik lah, memuaskan. So cara nak invest dia ialah kita kena deposit US dollar. So deposit US dollar kita ada dua option je, sama ada daripada ERC20 atau kita beli US dollar daripada Wavedex. Cuma itulah ERC20 ni lah mahal sikit. Kalau kita bawa USDN daripada BSC, kita boleh tukar pada USDT. USDT saja. Buat masa ni tidak ada lain lah yang boleh digunakan untuk bawa masuk ke dalam USDT Lambo. Okay, so lepas kita tekan masuk invest, dia akan lock kita punya modal selama 24 jam. Kalau waktu Malaysia, dia akan buka pukul 7 malam dan kita akan dapat USDT Lambo Coin. So USDT Lambo Coin ni kalau kata macam kita beli ASB, sijil ASB, konsep dia sama. USDT Lambo tu sijil pelaburan kita. Sijil tu kita boleh pindah milik. Dia akan ada dalam wallet. Nanti saya tunjuk muka wallet. Dia akan ada dalam wallet, kita boleh pindah milik. So kita boleh bagi ke anak kita, keluarga kita. Kita nak trade dalam Wave Spot pun boleh. Okay, macam mana kita nak cash out? So kalau katakan kita tengok, wah, USDT Lambo kita dah makin naik harga dia, dah makin untung USDT punya pelaburan ni. Sebab apa yang dia buat ialah, instead of dia bagi kita coin kedua macam kita selalu guna kat pancake kan, kalau kita stake kita dapat cake, sini tak, dia naikkan value of USDT Lambo. So kalau kita nak withdraw, kita tekan je butang withdraw. Cuma time lock untuk withdraw 14 hari. Kenapa dia bagi time lock yang lama ni? Dulu saya tak faham, tapi bila saya tengok banyak sangat hack dekat Polygon, dekat Binance Smart Chain, dia nak mengelakkan hacking lah sebenarnya. Sebab ramai orang boleh salah gunakan untuk buat flash loan attack. Okay, itu ialah Lambo punya LP atau investment. Macam mana kalau kita nak guna yang lain? So saya akan pergi kepada algorithmic. Pertamanya, saya cakap tu serang, saya tak recommend langsung BTC dengan ETH punya algorithmic sebab performance memang tak memuaskan. Memang saya tak recommend, tolong jangan pakai. Kalau buat saya tak tahu. Kita tengok pada algorithmic USDT. So, konsep USDT algorithmic trading ni sama macam Lambo. Tapi kalau kita tengok dia ada dua. Dia ada moderate yang dipanggil sebagai LPM dengan agresif dipanggil sebagai LPA. Kalau kita tengok LPM ni, memang performance sebenarnya in the long run sangat memuaskan. Cuma dia kasar sikit carta dia. Ada masa dia jatuh banyak sikit lah daripada Lambo Tetapi keuntungan dia 103.67% setahun. Cakap tu serang, bila saya dah buat farming dekat Binance Smart Chain dengan dekat Polygon lama-lama, saya rasa hati saya lebih tenang menggunakan Lambo dan juga AUSDT LPM. Cakap tu serang, lepas saya dah lama sangat guna, saya rasa. Sebab apa? Dekat AUSDT LPM ni dia konsisten. Kalau kita pakai dekat Binance Smart Chain dengan Polygon tu, memanglah dia macam konon-konon risk free, tapi dia akan drop slow, dia akan drop. ROI dia lama-lama tak ada ROI. Kadang-kadang dia ada deposit fee. Bila dah ada deposit fee, saya kena bayar 4%. Tapi keuntungan kadang-kadang tak capai 4%. Terus terang, ada setengah farm dia panggil short term farming dekat Binance Smart Chain ni lah. Kita rasa macam, wah, Binance Smart Chain best, ROI 300%. Tapi realiti tak seindah itu. Okay, kalau kita aggressive trading, dia untung tak?
tapi dia punya cat dia jatuh lagi kasar, sangat kasar. So proses dia sama, kita deposit dia akan lock selama 24 jam. Kemudian kalau kita rasa kita dah kenyang dengan keuntungan, kita boleh withdraw. So let me see, butang withdraw dia tak ada kat sini. Oh, sebab kita tidak ada USDT LPM. Kalau kita dah ada USDT LPM, dia ada withdraw. So beza di antara Lambo dengan algorithmic USDT LPM dengan LPA ni, yang Lambo 14 hari nak withdraw, kalau kat sini 24 jam. So saya sebenarnya sangat recommend Lambo untuk low risk trader. Moderate trader boleh pakai moderate, dan juga agresif boleh pakai sini agresif. Sebenarnya kalau pakai kat sini, kita rasa macam kita pakai Wahid Invest, dia tak rasa macam trade crypto sangat lah. Kalau ada orang nak argue dengan saya macam mana BTC best ke, saya kata terus terang saya tak recommend langsung guna BTC punya algo, sebab kasar. Nampak tu, teruk sangat. Kalau kita tengok dekat dia punya ETH pun lagi teruk dia punya investment dia, macam tu. So pakailah USDT. Tadi kita tengok rekod pun memuaskan. Ada tak yang tak melibatkan risiko, low risk? Ada. Nombor 1, kita boleh pakai ni, staking BTC. Tapi taklah untung banyak mana, 2% setahun. 2% saya tak nak tekan sebab simple je nak faham. ETH 1.75%. USDC staking. So ni basically macam kata yang tak ada risk. Dia staking. So 8%, USDT pun 8%, USDC pun 8%. Cuma dekat dia punya staking dia ada satu benda yang tak best juga, withdraw 14 hari. So pada saya, kalau you all berani ambil risiko, ambillah USDT LTM. Kalau you rasa you tak berani nak ambil risiko, ambillah USDT Lambo. Lagi puas hati daripada staking dia lah. Okay, next kita tengok pada USDN. So USDN pun ada staking 7.51%. So dia akan bayar hari-hari. So kelebihan dia tak macam USDC dengan USDN, boleh withdraw immediately. Lagi best kan. So kalau setakat beza 1% baik ambil USDN lah. Lagi best, dekat Wave ni, you all boleh stake mata wang asing. Euro N stake 10%, Turki Money 13%, China Money 10%. Dan kita boleh stake juga mata wang lain. Yang tadi tu kita tengok, kalau kita tengok dekat dia punya staking option ni, sekejap saya buka. You boleh stake dekat sini. Alah, dia tak ada choice ada kat sini. Contoh GBP 10% kalau kita stake GBP. Kalau kita stake JPY 12%. So alang-alang you hold JPY boleh stake. Kan? Memuaskan lah tu. Last kali kita tengok pada dua jenis staking lain, iaitu kita ada Wave staking dan Neutrino staking. So Wave adalah mata wang rasmi dekat chain ni lah. Semua transaksi kena pakai Wave, sama macam semua transaksi kat BSC kena pakai Binance, semua transaksi dekat Polygon kena pakai Matic atau Polygon. So kat sini boleh stake. Sekejap nanti loh. So boleh stake kat sini. Kalau kita kata kita nak stake NSBT pun boleh. So NSBT ni adalah coin stabilization untuk semua stablecoin dekat USDN tadi, dekat dalam Wave. So kita boleh stake. So bila kita stake Neutrino coin ni, kita akan dapat mata wang asing. So campur-campur, kejap dapat CNY, kejap dapat Euro N, kejap dapat USDN, dia campur-campur. So itu adalah produk-produk yang ada dekat Wave Exchange. Kita tengok rupa wallet dia. So macam kita tengok tadi, ni adalah rupa wallet dia lah. Pada saya wallet dia sangat kemas, dan sangat orang kata menarik lah. Boleh tambah coin macam-macam jenis. Ada coin-coin yang khas kepada Wave Exchange. Macam biasalah, macam cake kan, cake ada dekat dalam Binance Smart Chain je, macam tu, semua ada kat sini. Kemudian kita juga boleh create token-token kita sendiri. Nak create token, cost dia hanya satu Wave, which is tak berapa nak mahal. Satu lagi yang best pasal dekat Wave ni, bila kita nak transfer coin dalam Wave, contohlah kita nak transfer kita punya coin
USDT kan, USDC. Okay, kita nak coin, nak transfer, dia kita boleh hantar pakai Wave address, tu satu. Keduanya, kita juga boleh bayar transaksi fee menggunakan dua currency, iaitu Wave dengan USDN, dan boleh lebih lagi sebenarnya. Jadi itulah kelebihan dia berbanding dengan Binance Smart Chain. Binance Smart Chain pakai BNB je, sini boleh pakai macam-macam jenis coin. Kadang-kadang kita tengok kita boleh pakai coin ni, kadang-kadang kita tengok kata. So ini adalah introduction kepada Wave Exchange. Boleh bagi feedback apa yang anda tahu dan apa yang anda rasa suka dan tak suka tentang blockchain ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.